Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua, terutamanya kepada pensyarah kami iaitu Miss Beatrice Ann. Nama saya Nik Nur Mariana binti Nikman, nombor ID 202301 D0020 dan saya merupakan salah seorang daripada ahli kumpulan 9 untuk subjek etika dan penghayatan ini. Okey, bagi tugasan ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 9 memilih tajuk iaitu untuk dibincangkan iaitu perbezaan antara pemikiran etika barat dengan etika Islam. Okey, sebagai pendahuluan untuk tajuk yang kami bincangkan ini iaitu perbezaan antara pemikiran etika barat dengan pemikiran etika Islam. Sebagai intro, penaklukan etika ialah satu bidang saintifik yang menumpukan pada pembangunan pemahaman yang lebih mendalam tentang ciri-ciri moral dan peraturan tingkah laku yang berfungsi sebagai asas normatif untuk kedua-dua orang dan masyarakat. Dalam perjalanan sejarah, dua tradisi ini iaitu pemikiran etika barat dan juga etika Islam mula berkembang secara khususnya, mula berkembang seiring. Secara khususnya, idea-idea pemikir seperti Plato dan Aristotle adalah bertanggungjawab ke atas asal-usul sejarah falsafah etika pemikiran barat yang mungkin dikesan kembali kepada tradisi falsafah Yunani kuno. Sebaliknya, teori etika Islam menganggap ajaran Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama pengajaran akhlak. Walaupun kedua-dua tradisi berusaha untuk mengarahkan tingkah laku manusia, terdapat perbezaan asas di antara mereka dari segi pandangan dunia, nilai asas dan kaedah falsafah, yang menyebabkan setiap tradisi mempunyai ciri yang tersendiri. Selain itu, adalah penting bagi kita untuk meluaskan pandangan kita tentang perbezaan di antara pemikiran etika barat dengan pemikiran etika Islam ini. Hal ini demikian supaya kita boleh mengiktiraf sumber intelektual yang melimpah ruah yang dimiliki oleh setiap tradisi dan sentiasa berusaha ke arah mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip moral yang berfungsi sebagai asas bagi kedua-dua masyarakat ini. Dengan berbuat demikian, adalah mungkin untuk mengambil langkah-langkah untuk membina persefahaman iaitu silang budaya dan juga untuk membangunkan perbualan saling menghormati supaya menyumbang kepada penciptaan dunia yang lebih inklusif dan aman. Seterusnya kita beralih kepada konsep dan definisi perbezaan etika pemikiran barat dengan etika pemikiran Islam. Perbezaan asas antara falsafah etika barat dan Islam dinyatakan dalam asal-usul asas pemikiran, cita-cita yang menjadi tumpuan utama setiap aliran pemikiran. Perbezaan ini dicerminkan dalam perbezaan itu sendiri. Adalah mungkin untuk mengesan asal-usul falsafah etika barat yang pluralistik kembali kepada tradisi falsafah Yunani kuno, iaitu melalui sumbangan pemikir seperti Plato dan Aristotle tadilah. Warisan ini berfungsi sebagai asas di mana teori etika barat dibina, iaitu hasil kajian Zunaidi itu pada tahun 2022. Warisan ini etika barat ini, pemikiran etika barat ini mempunyai kecenderungan untuk mengkaji konsep seperti kebebasan individu, hak asasi manusia dan teori consequentialism, iaitu yang menilai moral berdasarkan kesan sesuatu tindakan. Tradisi ini berfungsi sebagai asas bagi etika pemikiran barat. Seterusnya, bagi etika pemikiran Islam, menurut Islam, Al-Quran dan Hadis merupakan teras undang-undang syariah yang menawarkan sumber kuasa yang jelas untuk pemikiran Islam, etika Islam. Mereka adalah bagi umat Islam, Al-Quran adalah satu kitab suci yang berwibawa. Konsep takwa yang boleh ditafsirkan sebagai takwa adalah adil dan jujur dalam tindakan yang berada di tengah-tengah etika Islam. Etika bukan sahaja mengawal hubungan manusia dengan manusia lain, tetapi ia juga mengawal hubungan manusia dengan Tuhan. Dan ikhlas dan komitmen terhadap peraturan Tuhan menjadi nilai utama bagi etika Islam.
Okay, dan nilai dan fokus utama berubah kepada keperluan untuk mencapai keseimbangan antara kewajipan yang terhutang kepada Tuhan dan kewajipan yang terhutang kepada komitmen yang lain. Apabila dilihat contoh dari sudut teori etika Islam, akhlak dianggap sebagai komponen yang amat diperlukan dalam kehidupan seharian dan prinsip etika tercermin dalam pelbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi dan politik serta perhubungan sesama manusia. Dalam lingkungan kerangka ini, falsafah etika Islam memberi tumpuan kepada keperluan untuk melakukan usaha untuk mencapai keharmonian antara pematuhan ajaran agama dan kesejahteraan umum masyarakat secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan falsafah etika Timur, falsafah etika Barat mempunyai kecenderungan untuk memberi tumpuan yang lebih tinggi kepada kepentingan dan hak individu itu sendiri. Okey. Perbezaan ini menunjukkan bahawa iaitu perbezaan antara pemikiran etika Barat dengan pemikiran etika Islam menunjukkan bahawa setiap tradisi etika terdiri daripada keunikan dan kerumitannya tersendiri yang merupakan ciri penentu bagi setiap tradisi, metodologi dan idea asas yang dipegang oleh teori etika Barat dan Islam. Okey, teori metodologi idea asas yang dipegang oleh teori etika Barat dan Islam mewakili perbezaan asal-usul pemikiran dan nilai yang menjadi asas kepada etika masing-masing. Perbezaan ini membentuk asas sistem etika yang berbeza, walaupun pada hakikat matlamat akhirnya adalah mungkin setara, iaitu mendorong ke arah tingkah laku manusia, iaitu berlaku kebaikan. Dan ini adalah kesannya adalah perlu untuk kita mempunyai kesedaran yang tinggi tentang perbezaan ini bagi memupuk rasa hormat terhadap variasi dan untuk mewujudkan jalan untuk dialog bermakna ataupun saling memahami antara individu pelbagai budaya. Hal ini boleh dicapai dengan saling menghormati dan saling memahami perbezaan, iaitu antara etika Barat dan juga etika Islam. Selamat pagi semua. Saya Budaya Kumara Analaki Subramaniam. ID saya 202301D0052. Poin saya adalah fokus utama. Menurut falsafah etika Barat yang sering berpegang kepada warisan pemikiran, prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan individu diberi satu tahap kepentingan yang besar. Terdapat konsensus yang meluas bahawa hak asasi manusia adalah hak universal yang wujud. Ini menunjukkan bahawa setiap individu mempunyai hak yang tidak boleh dirampas daripada mereka. Kebebasan suara, kebebasan agama dan hak individu lain semua termasuk dalam pengertian kebebasan individu yang merupakan nilai asas. Sistem etika Islam pula meletakkan tumpuan utama kepada cita-cita seperti perpaduan sosial, keadilan dan kesetiaan kepada Allah. Berbeza dengan beberapa rangka kerja etika lain, ini dibentangkan di sini konsep keadilan seperti yang difahami dalam Islam, melibatkan pengagihan sumber yang adil, layan yang saksama terhadap individu dan memenuhi hak setiap individu. Perpaduan sosial boleh ditakfirkan sebagai tugas bersama untuk memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Keperluan ini perlu bagi membangunkan masyarakat yang sama rata, yang boleh terjemahkan sebagai pengadilan kepada Tuhan yang berfungsi sebagai dorongan asas untuk tindakan moral. Next adalah kriteria etika. Cara berfikiran ini dikenali sebagai konsensus dan ialah lazim dalam pemikiran etika Barat. Dalam cara berfikiran ini, kriteria etika sering dikatakan dengan hasil dan akibat tindakan. Oleh itu, kesan air sesuatu aktiviti adalah faktor penentuan dalam menentukan sama ada ia dianggap beretika atau tidak. Faktor yang paling penting untuk
dipertimbangkan semasa menentukan sama ada sesuatu aktiviti itu betul atau tidak dari segi moral, ialah sama ada ia menghasilkan hasil yang baik atau tidak baik untuk seseorang atau untuk masyarakat. Namun dalam etika pemikiran Islam, etika selalunya lebih berkait rapat dengan niat yang baik dan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Kepada yang apabila ia datang untuk menentukan sesuatu sama ada sesuatu tindakan tidak moral atau tidak, idea tentang niat baik juga dikenali sebagai niat adalah kriteria yang paling penting untuk mempertimbangkan. Pemikiran Islam tentang ketika menekan bahawa Seterusnya, kita balik pula kepada pandangan tentang euthanasia dan pengguguran. Perbezaan falsafah Barat dan Islam tentang euthanasia dan pengguguran adalah gambaran perbezaan nilai dan asas intelektual yang dipegang oleh kedua-dua tradisi tersebut. Apabila bercakap tentang hak individu untuk euthanasia dan pengguguran, falsafah Barat sering mengambil perspektif kontekstual, iaitu cara pemikiran ini memberi penekanan serta kepada kebebasan hak individu untuk membuat pilihan tentang tubuh mereka sendiri serta hak untuk memastikan untuk menamatkan kehamilan atau menamatkan kehidupan jika ia mengikut nilai individu itu sendiri dan keadaan kes itu. Idea autonomi individu, hak reproduktif dan kebebasan untuk memutuskan pengakhiran hidup seseorang sering menjadi asas di mana hujah dibina. Manakala pendirian konservatif terhadap euthanasia dan pengguguran adalah ciri falsafah Islam yang meletakkan tumpuan kepada kehidupan sebagai anugerah Tuhan yang mesti dihargai dan dipelihara. Sebaliknya, pemikiran Islam cenderung mempunyai pendekatan konservatif mengenai topik ini. Akibat hakikat bahawa nyawa dilihat sebagai amanah dan kewajipan yang Allah kurniakan kepada manusia. Penamatan hidup yang bertujuan atau penamatan nyawa janin dianggap sebagai pelanggaran prinsip agama dalam Islam. Pandangan ini mencerminkan asas moral dan etika Islam yang berteraskan nilai-nilai kehidupan yang dianggap suci. Terdapat perbezaan asas dalam perspektif tentang hak untuk hidup dan kebebasan untuk membuat keputusan yang melibatkan badan yang dicerminkan dalam perbezaan ini. Berbeza dengan falsafah Barat yang cenderung lebih menekankan hak dan kebebasan individu, pemikiran Islam menganggap perlindungan nyawa sebagai nilai utama yang dimainkan. Adalah penting untuk mempunyai pemahaman yang mendalam tentang perbezaan ini untuk menembusi dan secukupnya selok-belok nilai dan etika yang bertanggungjawab untuk membentuk sikap terhadap kebimbangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia, pensyarah saya Miss Betri N. Anak Saga. Saya bernama Nur Azza binti Mahidin, nombor ID 202301D0021. Saya daripada kumpulan 9. Tajuk yang dipilih dalam kumpulan saya adalah perbezaan antara pemikiran etika Barat dengan pemikiran etika Islam. Di sini saya akan menerangkan dua konsep, iaitu konsep kebebasan dan konsep keadilan. Konsep kebebasan. Kedua-dua pemikiran etika Barat dan etika Islam mempunyai perspektif yang berbeza. Konsep kebebasan ke atas kehidupan individu masing-masing. Pemikiran etika Barat, kebebasan sebagai hak individu untuk bertindak mengikut kehendak diri sendiri dan sedikit campur tangan daripada pihak luar atau pemerintah. Pemikiran etika Barat, kebebasan untuk membuat pertimbangan sendiri tanpa gangguan tidak wajar daripada sumber lain. Ia dilihat sebagai komponen penting kebebasan yang dianggap sebagai hak asasi manusia sebagai kebebasan beragama, kebebasan bersuara, kebebasan berpolitik dan lain-lain lagi. Pemikiran etika Islam, kebebasan dilihat dalam konteks ketaatan kepada Allah. Kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan yang mutlak untuk dilakukan oleh individu, tetapi kebebasan untuk bertindak bersesuaian dengan ajaran agama dan hukum Allah.
seperti kebebasan dari hawa nafsu dan kebebasan mencapai tujuan rohani yang lebih tinggi. Kebebasan juga seringkali dihubungkan dengan konsep bertanggungjawab di mana individu memiliki kebebasan untuk memilih dengan bertanggungjawab ke atas tindakan mereka terhadap Allah. Kesimpulannya, kebebasan dalam pemikiran etika barat lebih fokus kepada kebebasan individu untuk bertindak mengikut kesesuaian diri sendiri. Manakala kebebasan dalam pemikiran Islam lebih dilihat sebagai kebebasan untuk mematuhi ajaran agama dan hukum Allah. Bagi konsep keadilan pula, pemikiran Barat dan Islam mempunyai pendekatan yang berbeza terhadap pengagihan hak dan kewajipan dalam masyarakat yang mencerminkan dalam perbezaan konsep keadilan di antara dua aliran pemikiran. Dalam pemikiran etika Barat, seringkali keadilan difahami sebagai prinsip yang menuntut perlakuan yang sama terhadap semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi ataupun budaya. Selain itu, etika Barat mengamalkan keadilan sebagai kesetaraan. Kepentingan kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan hak-hak masyarakat, keadilan semua individu untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Di dalam pemikiran etika Islam pula, keadilan seringkali difahami sebagai prinsip yang terikat dengan konsep tauhid dan nilai-nilai Islam. Keadilan dalam Islam tidak hanya melibatkan perlakuan yang adil terhadap individu, ia juga meliputi keadilan dalam hubungan sosial, ekonomi dan politik. Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat antara manusia, tetapi juga bersifat antara manusia dengan Allah. Kesimpulannya, konsep keadilan dalam pemikiran etika Barat, ia fokus pada prinsip kesetaraan dan perlakuan yang adil terhadap individu, manakala konsep keadilan dalam pemikiran etika lebih melibatkan konsep tauhid, nilai-nilai Islam dan kesedaran dengan kehendak Allah. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Muhammad bin Abu Zaid dan ID saya ialah 202301D0049. Dua topik yang akan diperjelaskan oleh saya. Yang pertama ialah sumber rujukan agama yang boleh dipercayai dan yang kedua pula ialah sikap terhadap seksual. Saya mulakan dengan topik pertama iaitu sumber rujukan agama yang boleh dipercayai antara agama Islam dan agama Barat. Kita mulakan dengan agama Islam. Agama Islam adalah agama yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Berkenaan Al-Quran, umat Islam percaya bahawa Al-Quran merupakan wahyu yang disampaikan secara lisan dari Allah kepada utusannya iaitu nabinya yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikatnya Jibril alaihi salam. As-Sunnah pula bererti cara atau amalan atau apa yang biasa dikenali sebagai kebiasaan Rasul. Maksud As-Sunnah adalah yang bererti perkaedahan, kebiasaan, perjalanan hidup atau perilaku baik yang terpuji maupun yang tercela. Kata As-Sunnah beserta segala kelainan disebutkan berulang-ulang dalam hadis. Yang erti asalnya ialah perjalanan hidup dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita pergi pula kepada sumber yang boleh dipercayai untuk agama Barat. Sebagai contoh, agama Barat ialah agama Kristian. Yang diketahui pengasas agama Kristian adalah Jesus Christ. Kitab suci Kristian dinamakan Kitab Bible. Tulisan atau kitab suci bagi orang Yahudi, Samaria, Kristian, Rafasari dan lain-lainnya dengan kepercayaan bahawa kesemuanya adalah wahyu Tuhan secara kolektif. Menganggap bahawa Alkitab sebagai produk ilham ilahi. Bible mengandungi dua bahagian iaitu Perjanjian Lama dan yang ditulis sebagai sebelum kelahiran Jesus Christ dan Perjanjian Baru yang ditulis oleh pengikut Jesus Christ itu sendiri. Topik kedua saya ialah sikap terhadap seksualiti. Kecenderungan seksual menjadi isu yang hangat diperkatakan, apatah lagi apabila ia diperjuangkan atas jalur hak asasi manusia. Oleh sebab kecenderungan seksual itu bersifat peribadi, ia dikatakan hak peribadi dan tidak boleh diganggu oleh pemerintah ataupun orang lain. Dalam Islam, kebebasan itu sendiri dapat terlihatnya hanya kepada apa yang termasuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada kecenderungan seksual itu, sebenarnya terdapat banyak golongan yang perlu kita ketahui. LGBT ialah istilah yang sudah tidak asing lagi di Malaysia. Di Malaysia, golongan itu sedang memperjuangkan hak mereka untuk mengamalkan gaya hidup mereka tanpa campur tangan pemerintah. Ia sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Konsep amar ma'ruf nahi munkar mestilah didedahkan kepada mereka untuk membawa balik mereka ke pangkal jalan. Islam bukan sahaja mengharamkan perzinaan tetapi juga mendekati penzinaan. Lantaran itulah di Malaysia terdapat kesalahan seperti berhawat, perkelakuan tidak sopan dan banyak lagi bagi menghalang orang Islam menghampiri zina.
Sudah sampai masanya model atau pendekatan diadakan bagi mendekati golongan yang disebut di atas bertujuan untuk memberi kesedaran dan mengajak mereka kembali ke pangkal jalan serta menjalani kehidupan berdasarkan lunas syariah. Mereka juga perlu diajak melihat indahnya kehidupan di bawah syariah. Mereka tidak harus dibiarkan begitu sahaja kerana ia akan dilihat sebagai pemberi pengiktirafan kepada mereka menjalani kehidupan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih daripada saya. Hai, selamat sejahtera. Saya 2023 01 di 0006. Nama saya Tashini Anak Perempuan Rama. Di sini saya nak menguraikan tentang peranan agama dan kehidupan awam antara Barat dan Islam. Terdapat perbezaan konsep antara Barat dan Islam dari segi bagaimana mereka memahami kaitan antara bangsa, agama dan negara, yang tercermin dan pendekatan beza yang diambil oleh setiap agama terhadap peranan yang dimainkan oleh agama dan kehidupan awam. Dalam dunia Barat ni, terdapat beberapa yang berpegang kepada konsep iaitu pengasingan agama daripada hidup awam dan dasar kerajaan. Mengambil pendekatan ini memberi penekanan kepada pengasingan perkara agama lah, seperti dalam hal ehwal negara dengan matlamat memastikan orang ramai, mengamalkan dasar yang neutral dari segi agama dan sebagainya. Sebaliknya, agama memainkan peranan penting dalam mengarahkan kehidupan seharian dan dasar negara. Dalam agama Islam, ajaran Islam berbanyak mengawal bahagian kehidupan termasuk undang-undang, etika dan standard sosial yang diharapkan daripada manusia. Prinsip undang-undang syariah mengawal kehidupan peribadi dan bermasyarakat, di samping menyediakan asas moral untuk aktiviti-aktiviti tersebut. Perbezaan ini adalah cerminan persepsi falsafah tentang fungsi yang dimainkan oleh agama dalam pembentukan sistem sosial. Dunia Barat berpegang kepada idea sekularisme yang bertujuan untuk mengekalkan agama dan dasar awam yang berbeza, dan juga agama Islam mengakui peranan penting yang dimainkan oleh agama dalam mengarahkan kehidupan masyarakat dan peribadi. Ini adalah berguna untuk memahami perbezaan untuk menghargai pelbagai perspektif yang wujud dalam masyarakat yang berbeza. Dan sekarang tentang pemandangan harta. Apabila ia datang kepada tanggapan pemilikan, tanggungjawab sosial dan asas falsafah ekonomi, dunia Barat dan Islam mempunyai perspektif yang agak berbeza mengenai harta. Jurang pemahaman ini adalah cerminan perbezaan ini. Hak milik persendirian dan sistem kapitalis sering ditekan dalam perspektif falsafah pemikir Barat Sulaiman 2022. Ia adalah maksudnya idea ini memberikan penekanan kepada hak orang ramai untuk mendapatkan pemilikan, mengawal dan menggunakan harta mereka sendiri. Dalam kerangka sistem kapitalis, kepentingan pasaran bebas akan mengejar keuntungan dilihat sebagai faktor utama dalam pengembangan ekonomi. Sebaliknya, dalam Islam, terdapat beberapa keperluan untuk menyumbang zakat. Terdapat peraturan yang ketat tentang harta pusaka. Kedua-dua aspek ini dikawal bagi memenuhi tuntutan zakat. Umat Islam diwajibkan menyumbangkan peratusan wang mereka kepada mereka yang memerlukan. Ini membantu mengekalkan keseimbangan sosial dan memberi pengaruh kepada masyarakat yang lebih besar. Selain itu, cara pengurusan harta pusaka dikawal ketat dalam Islam. Dari segi perkaitan masyarakat dengan harta benda, varians ini menggambarkan perbezaan antara nilai dan keutamaan yang wujud berbeza Barat dengan menekan hak individu dalam pemilikan Islam. Ia lebih baik tanggungjawab sosial dan agihan kekayaan yang saksama. Dan ia juga mempunyai pemahaman tentang perbezaan. Ini adalah faedah kerana ia membantu penerapan cita-cita yang membentuk sikap harta benda. Hai, Assalamualaikum. Saya 2023-09 di 0017. Nama saya Aini Nasuha Muhammad Zawri. Di sini saya nak menguraikan tentang pandangan
keadilan ekonomi Barat dan juga Islam. Antara dunia Barat dan Islam terdapat mempunyai asas intelek yang berbeza dan objektif ekonomi setiap agama. Sebagai contoh, satu aliran pemikiran dalam falsafah Barat dikenali sebagai pemikiran kapitalis. Untuk makluman semua, sistem ekonomi kapitalis memberi penekanan yang sangat kuat dalam insentif keuntungan sebagai pemacu utama pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan premis pasaran yang bebas dan akan menyumbangkan hasil yang sangat berkesan. Seterusnya adalah akidah Islam pula, mengambil pendekatan yang berbeza dan lebih menekankan keadilan sosial dan pengagihan yang sama. Seperti yang sedia maklum, tuntutan zakat yang menekankan kepentingan tentang keadilan. Zakat juga dikenali sebagai derma amal yang diperlukan untuk menyumbang kepada mereka yang lebih memerlukan. Ekonomi Islam juga kerap disebut dengan ekonomi syariah. Ia merujuk kepada makna yang sama dan hanya berbeza pada penggunaan kata. Ekonomi Islam juga merupakan sistem ekonomi syariah yang berdiri tegak pada asas-asas keadilan dalam mencapai sesuatu tujuan. Dan akhir sekali, memahami perbezaan antara teori etika Barat dan Islam membolehkan kita memahami kerumitan budaya intelektual yang memberitahu perspektif masyarakat. Walaupun terdapat perbezaan persamaan dan melibatkan diri dalam wacana saling hormat menghormati untuk mewujudkan masyarakat lebih berterangsur. Terdapat beberapa contoh pemikiran Barat, iaitu fokus utama dalam Barat adalah pemikiran etika Barat sering menekankan hak asasi manusia, kebebasan individu dan prinsip demokrasi. Manakala etika Islam pula lebih menekankan keadilan sosial dan bertakwa kepada Allah SWT. Contoh lain pula ialah konsep kebebasan dalam Barat. Kebebasan individu sering ditekankan sebagai nilai utama, manakala etika Islam pula dibatasi dengan kewajipan moral dan hukum syariah.